والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita solat jemaat, mari sama-sama kita membaca beberapa hadis berkaitan dengan fadilat solat berjamaah. Fadilat solat berjamaah. Hari itu kita sampai kepada fadilat yang ke-8, iaitu tentang sabar menunggu di antara azan dan iqamah. Sebelum itu yang ketujuh, iaitu dapat menjawab azan, juga merupakan sebagai satu darjat ketinggian bagi mereka yang solat berjemaah. Dan yang berikutnya, yang ke-8, iaitu darjat itu diberi juga kepada orang yang solat berjemaah, iaitu mereka yang sanggup menunggu antara azan dan iqamah untuk dapat melaksanakan solat berjemaah, lebih-lebih lagi solat pada hari Jumaat inilah. Kemudian yang ke-9 hari ini, iaitu berkaitan dengan dapat menjawab iqamah, juga merupakan sebahagian daripada darjat kelebihan bagi orang yang solat berjamaah. Apabila mereka itu solat berjamaah di masjid, di surau ataupun di tempat-tempat yang ramai, tempat yang boleh buat berjamaah. Baik, hadis daripada An Zaid ibn al-Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqim. Rawahu At-Tirmizi. Artinya dari Zaid bin Harisah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang azan maka dialah yang iqamah. Riwayat At-Tirmizi. Jadi muazzin itu ialah menguasai iqamah. Jadi bila dia azan, maka dia kena iqamah. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang lain yang dibolehkan orang yang tidak azan itu untuk melaksanakan iqamah atas sebab-sebab tertentu. Misalnya daripada mazhab Hanifah, boleh berbuat demikian. Tapi yang terbaiknya iaitu apabila dia azan, maka dialah yang iqamah. Dia hak, dia menguasai iqamah itu. Oleh itu dia kata, apabila untuk nak mendapat darjat kelebihan solat berjemaah tentang menjawab azan ini, menjawab iqamah ini, ada beberapa faktor, beberapa perkara yang mesti dilakukan mengikut cara yang betul. Cara yang pertama iaitu iqamah nak dilakukan oleh orang yang azan. Itu maknanya orang yang azan, dia yang akan melaksanakan iqamah. Sungguh pun ada pendapat yang berbeza sebutkan tadi. Sekalipun azan itu adalah imam. Kalaulah hari itu imam datang, imam azan. Kemudian apabila ia telah azan, maka dialah yang iqamah. Imam lah yang kena iqamah sepatutnya. Solat pada hari itu. Jadi solat pada hari itu maksudnya boleh diimami oleh orang lain, bukannya imam. Tetapi kalau sekiranya tak ada orang lain lah, misalnya tak ada orang lain yang boleh, maka dialah azan, dialah iqamah dan dialah jadi imam. Itu pun itu yang terbaiknya, ikut susunan dia untuk mendapat satu darjat daripada solat-solat berjamaah tadi. Kemudian syarat yang kedua iaitu muazzin tidak boleh iqamah kecuali setelah mendapat isyarat daripada imam. Jadi makna kata bila muazzin tadi azan, kemudian menunggu sekejap untuk solat sunat dan sebagainya, maka apabila nak mula, kita katakan semayang, apabila nak mulakan selepas nak mulakan semayang itu, maka
muazzin tadi mendapat kebenaran daripada imam, ya, kebenaran daripada imam bahawa bolehlah, ya, iqamah, ya, bolehlah iqamah maksudnya, ya, itu isyarat daripada imam lah boleh iqamah. Ini berdalilkan kepada sebuah hadis Nabi SAW dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazzinu amlaka bil azan wal imamu ahlaka bil iqamah rawahu Abu Ahmad Abdullah. Jadi artinya dia kata muazzin itu penguasa bagi azan dan imam pula penguasa bagi iqamah. Jadi maka sebab itu bila muazzin nak iqamah, dia terlebih dahulu mendapat izin daripada imam. Tapi hari ni kadang-kadang kita dah pasti dah faham dah, ya, imam dah bersedia, maka izin, maka dilakukanlah boleh bilang tadi. Walaupun bagaimana yang terbaiknya maksudnya memastikan, maksudnya imam tu berdepan dengan muazzin itu berdepan dengan imam, kemudian memastikan bahawa dia dah bersedia. Jadi barulah dia boleh iqamah untuk melaksanakan solat tadi. Itu antara syarat-syarat lah yang akan mendapat kelebihan bagi jamaah-jamaah yang hadir untuk solat berjamaah, ya, apabila dikatakan solat berjamaah itu akan mendapat satu kelebihan, ya, 27 kelebihan, dan antara satu kelebihannya itu dapat menjawab iqamah, ya, bersama dengan dapat menjawab iqamah bersama dengan muazzin yang iqamah itu, macam juga bersama mendapat menjawab azan ketika muazzin tu azan, kan, itu prasyarat dia lah, sebahagian daripadanya, kan. Kemudian jawab azan, jawab iqamah pun serupa jugalah macam jawab yang azan. Imam hendaklah, dia kata syaratnya bangun ketika disebut qad qamatis solah. Bila dia qamat kemudian sampai pada qad qamatis solah, jadi imam hendaklah bangun. Sebab dia qad qamatis solah tu maknanya dirikanlah solat, bangun, dirikan solat. Dalam bahasa Malaysia kita faham begitulah. Dan ketika itu mengambil sunnahnya itu, maka ketika itu bangun imam tu bangun untuk solat yang dikatakan menunaikan solat tadi. Itu masa yang sesuai dia bangun, bukan dah habis qad qamatis solah baru dia bangun, kan, begitu. Itu nak dapat. Jadi berdalilkan hadis daripada Anas bin Malik, dia kata annahu kana yaqulu idza qala al-muazzinu qad qamatis solah. Artinya daripada Anas berkata bahawa Rasulullah SAW bangun ketika muazzin menyebut qad qamatis solah. Qad qamatis solah, maka imam pun bangun untuk mengimamkan solat jemaah itu. Itu sebahagian, ya. Jadi tertib itu diikut dengan teliti, maka para jemaah yang hadir juga yang sedang menjawab iqamah itu akan mendapat satu darjat, dikatakan daripada 27 darjat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang solat berjamaah, ya. Seperti mana hadis yang menyebutkan salatul jamaah afdhalu min salatil fardi 70 wa 20 darajah. Jadi mana salatul jamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 21 darjat lebih baik. Antaranya satu daripadanya iaitu dapat menjawab iqamah apabila muazzin iqamah, kan. Jawab iqamah itu sama seperti mana jawapan dalam azan, ya, iaitu jawapan iqamah sama seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali hayya 'alatain. Sudah sebutkan dulu, hayya 'alatain dijawab la haula wala quwata illa billah. Bila hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maka makmum, orang yang mendengar azan itu akan menjawab la haula wala quwata illa billah. Selain daripada itu ikut seperti mana yang
muazzin sebut dalam bab azan. Dalam bab iqamah pula, ya, jadi muazzin akan mengatakan bahawa qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Jadi ketika itu imam bangun, imam ditundak bangun, dan jawapan bagi muazzin yang mendengar, jawapan bagi makmum yang mendengar muazzin mengatakan qad qamatis solah, iaitu jawapannya iaitu aqamahallahu wa adamaha. Aqamallahu wa adamaha. Kalau macam solat subuh dia kata azan, ya, as-salatu khairum minan naum, ya, sadaqta wa barakta. Tapi dalam iqamah, dia kata qad qamatis solah, qad qamatis solah, maka jawapannya aqamahallahu wa adamaha, ya. Jadi itu di antara perkara-perkara yang sebahagian daripada kelakuan yang kita lakukan itu, adab-adab yang kita lakukan itu mendapat satu ganjaran pahala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana daripada 27 kebaikan daripada kita sembahyang seorang ini dengan adanya kepatuhan tadi, iaitu kepatuhan kepada peraturan tersebut yang disebutkan tadi itu, ya, dan bersikap sabar sebelum itu, sabar menunggu selepas azan, kemudian kita akan iqamah dan sabar menunggu itu juga, ya. Dia katakan orang yang bersikap begitu, ya, maka baginya beroleh satu darjat, ya, kerana menjawab iqamah dalam sebelum melaksanakan solat berjamaah. Jadi itulah sebahagian, ya, daripadanya yang dapat kita fahamkan daripada tuntutan kepada kita untuk solat berjamaah bukan hari Jumaat saja, bahkan hari-hari yang lain. Jadi kalau kita fikirkan kelebihan-kelebihan ini tak dapat dinukilkan dalam bentuk yang kita nampak, ya. Kalau dalam bentuk yang kita nampak ni, kita cepat terpengaruh. Dalam bentuk wang ringgit kita cepat terpengaruh, ya. Buat satu dapat 7 ringgit contohnya, kan, cepat terpengaruh. Kita buat sekali, ya, solat berjemaah kita dapat 27, kita katakan. Dalam bentuk yang kita nampak terpengaruh, ya, kita akan 27 ringgit ni sekali datang. Kalau kita sembahyang kat rumah RM1, kan, itu kita nampak kalau kita ukur dari sudut itu, ya. Tapi kita kena ukur yang Allah bagi nikmat ini, nikmat kelebihan ini, dalam bentuk yang mana kita akan menyedari keadaan itu bila dibuka pintu hati kita untuk menerima hakikat, mengatakan bahawa yang kita buat ni ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu ada nikmat yang kita dapat, dan nikmat 27 itu kita pun tak tahu apa nikmatnya. Mungkin nikmatnya daripada kita jawab azan, jawab iqamah tadi, tapi nikmat itu sangat banyak, sangat banyak kepada kita. Dan kalau kita nak kira nikmat, selalu orang sebut ayat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah kepada kamu tak boleh kira. Jadi yang tak boleh kira itulah yang kita tak tahu tu apa dia nikmat Allah, ya. Dan bagi kita, yang kita ingatkan merupakan sebagai satu bahagian yang kita lakukan untuk mendapat, kita katakan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita akan terasa nikmatnya, dapat solat, dapat jawab iqamah, kan. Jadi kita akan terasa nikmat itu, dan kita rasa tu ketika nanti kita akan rasa bahawa kena cepat datang. Pergerakan kecepatan kita datang untuk nak menjawab azan, untuk nak jawab iqamah itu akan terpanggil, yang mana kita tak tahu bahawa itu rupanya itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Terpanggil kita untuk datang awal, terasa seronok untuk datang awal ke masjid. Kenapa? Kerana nak jawab azan, kerana nak jawab iqamah. Kerana sebahagiannya itu merupakan sebahagian daripada kelebihan darjat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang solat berjamaah. Jadi maka sebab itu kalau kita nak nilaikan dalam bentuk bilangan, dalam bentuk timbunan harta dan sebagainya, tak akan terpikat kepada kita keadaan, kan. Sebab kita ni tak, kalau kita berdasarkan kepada itu, kita akan rasa terpikat, terpengaruh. Tapi berdasarkan kepada apa yang kita lakukan ini, berdasarkan kepada apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat-nikmat yang kita tak ketahui, ya. Mungkin nikmat kita dapat solat berjemaah hari ini pun itu adalah nikmat yang sebesar. Mungkin sebahagiannya adalah nikmat-nikmat yang kita ulang-ulangkan
Setiap hari kita datang berjemaah, jawab azan, jawab iqamah dan sebagainya. Itulah sebahagian yang diulaskan oleh Ustaz Abdul sifat Osman Al-Muhammadi dalam kitab yang kitab-kitab yang disebutkan tadi ya. Kitab Osman Mahdi menguraikan tentang perkara yang disebut iaitu 27 derajat lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Jadi dalam hal ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita dapat melaksanakan ya solat berjemaah setiap masa. Mudah-mudahan nikmat ini kita dapat rasai dan kita merasai sebagai satu perkara yang mendesak hati kita, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa melakukan solat berjemaah. Itu saja yang dapat disampaikan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu